Nabi talqauni ala, maka hendaklah kamu sabar sekalian kamu dan taat kepadanya pada barang yang tiada maksiat. Kata Nabi, apabila seseorang itu berjumpa yang demikian, jadi dah apa yang Nabi cakap, yang tak layak menjadi pemimpin akan diangkat, maka jadi. Kata Rasulullah, bila kamu jumpa keadaan macam itu, kamu jumpa situasi macam itu, apa nak dibuat? Yakni berjumpa dengan pemerintah negeri, angkat dan meletakkan orang yang tidak patut memegang jawatan itu, maka yang pertama hendaklah apa? Fasbiru, hendaklah kamu semua sabar. Hatta talqauni alal haud, sehingga kamu berjumpa sekalian aku di padang mahsyar, di tempat kamu menerima balasan jahatnya ke atas kamu. Tu dia. Nabi kata, kalau kita jumpa pemerintah yang zalim macam itu, apa kena buat? Sabar. Sehinggalah semuanya dihimpunkan depan Allah dekat dengan telaga Kausar nak dihisap. Masa tu kamu tuntut depan Tuhan, mereka inilah yang buat zalim pada kami. Nak lari mana tuan-tuan? Masa tu bukan ada peguam cara, peguam bela apa, semua dengan Tuhan. Dia bukan ada nak beli upah orang lawyer bagus-bagus punya. Boleh lepasnya ada worry lah. Kita ada mahkamah seksyen, mahkamah ni lah, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, mahkamah agung. Di sana tak ada macam tu depan Tuhan. Sini tak apa, lepas mahkamah ni naik mahkamah nu lagi, mahkamah rayuan tak lepas, naik atas lagi. Di hari kiamat mahkamah apa? Mahkamah Rabbul Jalil je dah, seadil-adilnya. Tengok-tengok berjuta-juta orang menuntut dengan sebab kita zalim. Kalau dah berjuta orang tuntut dengan sebab kita ni zalim, nak bayar dengan apa? Nak tebus dengan apa? Dan akhirnya kita sendiri tahu jawapan kita ni nak ke mana, neraka ke syurga. Semua orang tuntut dialah. Dia ni tak mampu kita. Kalau masuk penjara tak apa lagi di dunia, habis-habis kuat boleh tidur, boleh makan free, ada jaga pula, sakit boleh pergi klinik. Duduk dalam penjara memanglah teruk, memanglah busuk, tapi komang-komang ada tempat tinggal, tak ada api yang bakar siang malam. Tapi kalau dihumban dalam neraka, api atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Baik, kata Abu Isa, hadis yang kita baca ni ialah sahih. Apa dia? Akan sampai satu zaman pemimpin dilantik daripada orang yang tak layak menjadi pemimpin. Apa dia? Dalam hadis ni dia cerita tentang di akhir zaman orang melantik menjadi pemimpin berdasarkan kepada kronik, orang keluarga, orang kaya yang boleh ditumpang kekayaan dia. Dulu zaman kita, dulu tahun 80, tahun 70-an, yang jadi pemimpin ni semua cikgu sekolah, pencen, semua pencen, pejabat tanah, keran ni. Paling banyak cikgu jadi YB. Sekarang yang jadi YB siapa? Semua korporat, yang mempunyai bidang bisnis. Akhirnya mereka nampak bahawa pemimpin atau kepimpinan itu ialah sumber kekayaan. Asas mereka ialah bisnes. Baik, masalah orang yang berjawatan tetapi tidak adil, apa kita nak buat? Nak tunjuk perasaan ke? Nak buat apa? Maka sepotong hadis ini menunjukkan disuruhnya kita ini sabar. Jangan tunjuk perasaan memberontak. Lagi banyak masalah nanti. Kita kadang-kadang pergi tengok orang kafir di negara lain, orang kafir tunjuk perasaan, kita pun pelasah sekali. Akhirnya ekonomi jatuh. Berapa banyak untungnya. Dan kita ni dah 400 kali dah tunjuk perasaan, jadi apa? Cuba habaq main, jadi apa? Tak jadi apa.
minum air sirap tepi jalan, makan jagung bakar balik. Tak jadi apa. Yang berkuasa terus berkuasa, yang ada pangkat terus ada pangkat. Kau nak tunjuk perasaan kau, sedialah, buatlah. Kami sediakan FRU je. Tang mana yang kita nak. Sebab itu syarak kata pada kita, sabar dulu, atau taatkan apa-apa yang diletakkan oleh yang berjawatan, sekiranya yang diletakkannya itu bukan berbentuk maksiat. Kalau dia tak adil sekalipun tapi arahannya tidak bermaksiat, ikut saja. Maka kalau arahan dia bermaksiat, jangan ikut, walaupun dia baik sekalipun. Dia bukan tengok orang yang keluarkan arahan tu, dia tengok apa arahan yang dia keluarkan. Kita lantik satu pemimpin yang baik, Tok Lebay, tapi arahan yang dia keluarkan salah, jangan ikut. Kita lantik satu orang yang tak berapa nak warak, tapi arahan dia betul pada syarak, ikut. Yang pertama, Nabi suruh buat apa? Sabar. Nombor dua, disuruh buat apa? Taat, selagi mana arahannya belum mendatangkan maksiat. Adapun jika bermaksiat, maka tiada harus kita mengikut dan tiada harus kita membuatnya. Maksiat di sini bukannya disuruhnya beromen. Jangan faham maksiat ni beromen. Oh, pemimpin tu suruh upah beromen. Bukannya itu pak. Maksiat ini ialah derhaka pada Tuhan. Maksiat itu maksudnya engkar, derhaka, itu dipanggil sebagai maksiat. Jadi kalau ada perintah sekarang, perintah tu engkar pada Tuhan, jangan ikut. Habis tu kalau tak ikut, denda ustaz. Larat mereka nak denda kalau semua orang tak ikut. Ini bercanggah dengan Rasulullah. Ini bila bercanggah dengan Rasulullah, itu maksiat. Yang kedua, maksiat itu ialah yang memudaratkan kita. Kalau memudaratkan, tu saya ikut. Baik semua kena minum racun, arahan ulul amri. Pakak minum racun semualah. Kenapa upah minum? Taatkan ulul amri. Tak. Mudarat tu maknanya memaksiatkan diri dengan Tuhan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu pada lembah kebinasaan, pada benda yang berbahaya. Itu dalil ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ustaz Ahmad boleh sambung ayat dia. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kemudian Ustaz Ahmad, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dia lepas demam dia slow. Dia khayal Ustaz. Anak bila dapat anak? Awal minggu depan dijangka Ustaz Ahmad dapat anak. Dijangka, bukan dia bersalin, isteri dia. Kalau dia bersalin sampai bila tak bersalin. Allah kata apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri-diri kamu semua pada lembah yang membinasakan. Dan berlaku baiklah kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang berlaku kebaikan. Jadi apa benda yang kita nak buat, kata Allah, tengok baik tak pada aku. Tanya hak tu dulu, baik tak pada aku. Kalau kita nak buat pada anak cucu kita, baik tak pada anak cucu aku. Kalau tak baik tu saya ikut. Ini ayat Quran sebut. Jadi kalau kita meletakkan Al-Quran hanya sekadar dibaca tapi tak diamalkan, mudaratnya balik pada kita balik. Baik. Adapun jika bermaksiat, tiada harus ikut, tiada harus membuatnya. Dan jikalau ia ada zalim ke atas kamu, hendaklah dia sabar atas kezalimannya, dan jangan dilawan berkeras-keras dengan mereka. Demikianlah pesan syarak kita. Wallahu a'lam. Ini kata kitab ni. Jangan duk lawan berkeras, angkat senjata habis lawan pula. Dia Islam lagi. Sebab tu dulu tahun 90-an, 2000, sikit-sikit tunjuk perasaan, sikit-sikit protes. Okey.
Ini zaman kita ni. Sekejap hari hitam, sekejap baju merah, sekejap Black Maria, sekejap baju kuning, semuanya ada. Kita pun kuning belakang, lepas tu balik. Sekarang baju kuning tu buat apa? Lap motor. Pergi duk basuh motor, duk lap bagi kering. Baju kuning tu. Baju hitam buat apa? Tak tahu. Zat gantung pokok nangka, buah nangka duk balut. Dia tak ke mana. Tak ke mana pun. Sebab tu syarak kata ni, kalau dia suruh benda tu tak salah, ikut. Kalau dia suruh benda tu salah, tu saya ikut. Simple. Ni benda hak salah pun kita ikut. Kenapa ikut? Wah, macam mana mereka suruh? Lagi seronok lah mereka. Pasal benda hak tak betul kita ikut. Cuba semua pakai tak ikut. Oi, buatlah. Semua orang bodoh. Ini kita yang paling awal sekali. Siap tanya pula, bila lagi hak nombor 5? Astaghfirullahalazim. Hak 4 pun tak habis lagi, nombor 5 dia tanya dah. Memang kena lah, ikut ya. Baik, masalah melebihkan seseorang atas seseorang yang lain pada jawatan dia. Jadi bolehkah kita nak lantik orang? Nak tengok macam mana? Nak tengok fizikal orang tu ke, intelektual orang itu ke, amanah orang tu ke? Dalam syarak ajar kepada kita bagaimana nak memilih menjadi pemimpin. Tapi sekarang pemimpin dipilih berdasarkan kepada logo. Pemimpin dipilih berdasarkan kepada logo. Yang ni logo yang ni, yang ni logo yang ni, yang ni logo Kati, yang ni logo mata satu, yang ni logo roket. Orang tengok logo. Bila orang tengok rogol pula dah. Bila orang tengok logo, bubuh kura-kura pun menang. Calon dia kura-kura menang. Pasal apa? Pasal orang tengok logo. Dia tak tengok individu tu. Dia tengok logo parti mana waktu duduk pangkah tu. Makcik tak tahu apa. Makcik nampak yang tu je. Tidur siang malam makcik nampak yang tu je. Makcik selimut pun dengan bendera mereka. Tu dia. Cadar katil pun makcik yang tu lah. Mai pangkah tu. Tengok-tengok calon dia kura-kura. Menang. Buh batu pun menang. Kami tak tahu, kami tengok logo kami. Yang Nabi suruh tengok siapa dia. Boleh buat kerja ke tak? Kadang-kadang hak cak kunci tu lagi boleh buat kerja. Tapi pasal dia cak kunci. Cak kunci tu apa? Bebas lah. Cak kerusi, cak mangkuk, hayun, menang. Payung. Sebab tu orang ni kena cerdik, rakyat ni kena cerdik. Maka tidak heran ada negeri-negeri calon bebas boleh menang. Ada DUN, ada parlimen bebas menang. Kalah parti hak ada logo, dia buat cak kunci. Pasal apa? Pasal orang tu tahu dia boleh buat kerja. Dan betul dia buat kerja. Itu yang kata matang dalam berpolitik. Orang kita tak matang. Kerja ke tak kerja ke, belasah lahang, aku tak kira. Sebab itu kita minta pada orang-orang politik ni, bila nak pilih calon, ambillah calon daripada yang Nabi sebut. Jangan apa tengok seniority, jangan tengok kronisme, jangan tengok jawatan. Sebab orang di bawah ni dia tak ada pilihan, sebab dia sayang logo tu. Daripada zaman merdeka lagi logo tu lah sampai sekarang. Tiba-tiba apa bila letak calon tak kena, maka dia terpaksa pilih juga pasal dia sayang pada logo. Akhirnya jadi logo. Yang kedua, buatlah term. 2 term sudahlah, 2 penggai. Ini daripada kita muda sampai kita mati, dialah YB kita. Seolah-olah tetap dan berpencin pula. Kalau betul nak berpolitik, ambil style Amerika tu. 2 penggai out. Indonesia 2 penggai out. Pergi buat kerja lain, menega bakso. Itu Indonesia.
Orang kita ni pegang politik sampai ketua, ketak pun nak lagi, lepas keluar jantung nak lagi. Astaghfirullahalazim. Orang lain duk belah cucu lah, duk pergi masjid pegang tasbih, dia duk khatib lagi, jawatan parlimen, jawatan apa ni Malaysia ni. Syarat-syarat yang Nabi sebut sebagai orang yang layak jadi pemimpin dah tak ada. Salah satunya ialah qawiyun. Disebut dalam Quran tu qawiyun amin. Orang yang kuat kena jadi pemimpin. Tapi kalau rajin masuk hospital macam saya ni tak layak dah. Ustaz Kazim mana? Wat mana? Wat siap ke? Wat hospital, wat siap kerja dah apa? Saya tanya Wat, saya Wat tanya, Ustaz Kazim letaklah jawatan. Kami nak jadi pemimpin ni, kami nak yang sihat. Kalau ustaz duk sakit manjang macam mana? Serupalah imam pun letaklah jawatan. Bilal kalau tak boleh tugas letak jawatan. Dah sebulan tak datang, kenapa? Sakit. Kaki saya tak boleh tegak. Letaklah jawatan imam. Tak boleh. Nanti tegak saya nak datang balik. Datang sebagai jemaah bukan sebagai imam. Tak boleh lah, itulah elang saya pun. Astaghfirullahalazim. Sebab itu masjid-masjid kalau kita tengok imam ni dah lama berkhidmat 40-30 tahun, dia pun dah uzur, bagilah dia pencen. Imam, tugas imam untuk tahun ini tak disambung, ya ke? Tapi kami akan bagi imam pencen setahun. Jadi kenapa setahun? Jadi kami agak dalam setahun untuk imam meninggal orang tua tu. Sebab tu dia nak juga tu pegang jawatan tu, sebab dia tahu kalau dia berhenti dia tak dapat allowance. Tapi mengenangkan jasa dia jadi imam 30 tahun tak boleh bagi pencen kat dia. Kaki tangan kerajaan nak kerja 30 tahun mau dapat pencen. Dia imam kita kot. Wujudkan tabung khas dalam masjid tu. Tabung khas apa dia tak tahulah, khas lah. Salah satunya untuk bayar pencen pada tu imam ni, kenang jasa dia, bagi dekat dia sebulan 1,200, tak apa. Jadi imam duduk sajalah, jadi makmum lah, kita bagi hak muda sikit lah, minta maaf. Tapi kami bagi ke imam pencen 1,200. Tak apa. Tapi setahun tak apa. Jadi dalam tempoh tu bolehlah saya buat berniaga robot lekor ke apakah. Sebab tu. Tapi hari ni dah tua-tua pun bagi pencen pun tak cukup lagi. Astaghfirullahalazim. Nak lagi. Ini yang jadi ni. Kita duk baca ni. Baik, kemudian masalah melebihkan seseorang pada yang lain daripada jawatannya. Sesungguhnya telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebelum wafatnya akan berlaku, selepas daripada wafatnya melebihkan seseorang yang lain pada memberi jawatan yang menyalahi syarak. Hari ini berlaku dah. Allah sebut dalam Quran, la tattakhizul mu'minina la yattakhizul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidaklah boleh orang Islam yang beriman melantik orang yang tidak beriman, orang kafir menjadi orang pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Allah sebut direct tu. Tidak selayaknya orang Islam melantik orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang Islam. Direct Tuhan sebut. Hari ini dah berlaku lah. Yang tak reti apa jadi pemimpin kita. Pasal apa? Pasal logo tadi lah saya sebut. Pasal logo tu. Ini bahayanya demokrasi. Dia tidak memilih kepada individu, dia milih kepada logo. Baik, kemudian yakni apabila pemerintah negeri mahu mengangkat seorang berjawatan hakim atau apa-apa kerja syarak, maka diangkat orang yang tidak layak menanggungnya, bukan ahlinya.
tetapi dipilih akan dia dan dilebihkan dan didahulukan dia daripada orang lain kerana kerabatnya, kerana handai taulan yang dikasihinya, atau kerana orang itu dapat ditumpang kekayaan dia. Yang ni jadi sekarang ni, yang ditumpang kekayaannya diambil daripada orang berada, ahli-ahli korporat, ahli-ahli jawatan, maka dilantik jadi pemimpin. Pasal apa? Senang dapat nanti duit, dan kita balas kekayaan dia tadi, yang dia keluarkan duit untuk kita, balas bagi projek pada dia. Maka jadilah yang kaya bertambah kaya, yang miskin melarat lagi miskin melarat. Tambah-tambah kita pula sekarang ni kalau agak-agak demam, pergi cek sendiri, lagi untung. Duk cek Elio RM1. Benda paling senang, bangkit tidur ludah cek. Oh, senangnya kena 10 orang beli dalam satu rumah. Bayangkan berapa juta tuan-tuan. Rupanya bisnes orang sakit ni untung, baru saya tahu. Apakah bisnes yang paling menguntungkan? Bagi sakit orang. Jolok hak ni duit, ludah saja duit. Oh, kaya. Siapa punya syarikat ni kaya ni? Cek balik tuan-tuan, siapa punya syarikat ni? Bayangkan hak duk tutup di muka dengan lampin ni. Tuan-tuan dah habis duit berapa banyak dah, dia tutup muka dengan lampin ni. Oh, banyak dah. Hak pakai basuh tak apa, ini tak basuh, pakai buang. Ada hak pakai buang tu pun basuh lain jemur. Sayang ustaz, oh duit tak ada. Depa suruh je pakai. Ya pakai di atas ya. Ini topeng muka, bukan topeng dagu. Pakai buat kempen. Depa tak tahu duit hang nak beli tu. Duit hang nak ludah tu. Mana ada duit? Orang hak kita ada pencen tak apa lagi lah. Hak tak ada pencen duk nganga. Kesian hamba rakyat ni. Sebab tu nama dia rakyat tu, dia tak cukup kalau rakyat, dia kena buat hamba depan baru sedap sikit. Kita ni sebagai hamba rakyat, nampak betul hamba, cuma tak gelap macam kuta gintik. Kesian tuan-tuan. Patutnya pemimpin ni jaga rakyat, bukan macam ni cara dia. Baik, kemudian maka itulah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam satu hadis an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atharah wa umuran tunkirunaha. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak kali, jangan jadi jemu, jangan jadi penat sebut sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang takkan putih untuk kita. Selawat yang bukan sia-sia. Jangan kita dah kata banyaknya selawat letih lah. Jangan cakap. Yang tuan-tuan duk sebut COVID vaksin tu lagi banyak pada selawat, yang tu lagi letih. Cakap menatang tu tak habis-habis, seolah-olah kita ni hidup dalam dunia untuk selesaikan masalah tu ya. Buka TV, penep julin mata nak baca bawah. Buka radio hak tu lah. Adakah benda tu Allah jadikan untuk kita hidup fikirkan dia? Cepikir tuan-tuan. Dia berbeza dengan sebut ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sia-sia. Jadi jangan kita kata letih kejap-kejap sallallahu alaihi wasallam, kejap-kejap sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu dibalas balik. Man salla alayya marrah, kita baca kan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang selawat atasku sekali, Allah balas dia 10 kali. Yang lain-lain ni Allah tak balas. Tapi kalau selawat balas. Mudah-mudahan kita dapat syafaat ni. Jadi bila saya baca sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan pun sallallahu alaihi wasallam. Kalau agak-agak letih, sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan.
Okay, jangan buat bodoh dengar, tak mau, sebut balik sallallahu alaihi wasallam. Baik, bahawasanya sekalian kamu lagi akan melihat selepas daripada wafat aku akan perbuatan melebihkan seseorang daripada seorang yang lain dengan menyalahi syarak. Dan sekalian kamu lagi akan melihat akan perkara-perkara yang mungkar, sekalian kamu akan dia. Kata Rasulullah, lepas aku mati ni kamu akan jumpa orang memilih pemimpin tidak lagi mengikut cara Islam. Dan banyak kamu engkar, banyak kamu tak setuju. Pasal apa? Banyak kemungkaran yang berlaku. Baik, melihat perkara-perkara yang mungkar, sebenarnya perkara yang mungkar itu amatlah banyak, dan semuanya itu telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan dilihatlah mereka itu selepas wafatnya Rasul. Maka sesiapa yang melihat perkara yang mungkar, nombor satu, hendaklah dia larang, sebagaimana yang tersebut dalam masalah 53 sampai 60 juzuk yang ke-15. Dan perkara yang mungkar itu ialah maksiat, seperti yang tersebut dalam masalah 45 dan 47 dalam juzuk yang ke-15 ini juga. Apakala didengar oleh Abdullah bin Mas'ud Nabi berkata demikian, maka berkatalah dia, qala fama ta'muruna ya Rasulullah, maka apakah Tuhan hamba suruh akan kami bila berlakunya ketidakadilan, kezaliman ini? Jawab Rasulullah, addu ilaihim haqqahum. Maka apakah Tuhan hamba suruh kami buat ya Rasulullah apabila jatuh berlaku zalim raja-raja dan orang yang berjawatan di bawah tangannya? Sabda Nabi, addu ilaihim, sempurnakan oleh kamu akan hak mereka itu haqqahum. Nombor satu kata Nabi, sempurnakan hak mereka walaupun mereka tu zalim, sempurnakan. Nak naik kereta kena ada road tax insurance, ikutlah, ikut. Orang semua kena ada IC, kena ikut, itu hak dia. Bayar elektrik, bayar air, itu hak dia. Oh, macam mana? Itu hak dia. Nak pergi luar negeri kena buat pasport, hak dia. Dan benda tu tak bercanggah dengan syarak. Maka setiap benda yang hak dia dan tak bercanggah dengan syarak, ikut. Menyempurnakan hak-hak pemerintah. Hukuk tu plural, singular dia hak. Kalau banyak-banyak, hak-hak. Orang Melayu panggil hak-hak, orang Arab panggil hukuk. Kalau orang Melayu panggil apa? Hak-hak. Kita naklah menjaga hak-hak. Itu maknanya banyak tu. Kalau orang Arab dia tak boh dua, dia boh satu je, dia tukar nama lain, dia jadi hukuk. Kalau Mak Saleh, heks, dia tambah S je. Yang mana faham, tak faham tu tak. Tu yang jadi ciklat hack. Baik, apakala hak-hak pemerintah negeri itu banyak, setengah daripadanya apabila mereka itu menghimpunkan zakat harta, hendaklah kau serah harta zakat itu kepada mereka waktu mereka tuntut. Salah satu bayar zakat. Pergi bayar zakat kat mereka, zakat harta. Zakat ni macam-macam. Ada zakat yang kita boleh kira sendiri, orang lain tak tahu. Ada zakat yang orang lain boleh tengok. Sebab tu ada dua tu. Ada zakat yang orang lain boleh tahu berapa yang patut kita bayar. Contoh dia apa? Zakat fitrah. Anak ada berapa? Isteri ada berapa? Suami ada berapa? Suami satu lah, jarang suami dua. Kadang-kadang tak ada suami. Anak ada berapa? Anak ada 5. Suami isteri 2, campur 5 7. Pergi bayar ke amil. Itu nama dia zakat yang orang boleh kira. Zakat apa nama? Lembu. Lembu ada berapa ekor? Kita pergi kandang dia, kita kira. Contoh dia zakat unta, kita boleh kira.
Tapi ada zakat yang orang lain tak tahu. Zakat duit kita. Siapa sini yang tahu duit kita? Kita je tahu dengan pegawai bank. Tu pun kalau dia cek boleh report. Okey, kita tak tahu, orang lain tak tahu. Nampak lekeh mai barakah ni, lekeh seluar RM1 sebelah. Tapi dalam bank setengah juta. Ada yang pakai segak tak in. Segak sikat panjang tajam di belakang. Dalam bank RM25 suku. Tak ada duit. Sebab tu tuan-tuan jangan duk tengok pada penampilan. Kita kena tengok penampilan ni. Macam Pak Leman ni jalan slow ni, agak-agak dalam bank berapa? Pak Leman. Itulah kerja Pak Leman. Kita pun pandang lekeh pada Pak Leman. Kita tak tahu tanah dia berapa banyak. Kita bukan tahu kat dia berapa duit dia, kita tak tahu. Tapi dia stay lekeh. Bila dapat nasi dia dulu, dapat bantuan dia dulu. Tapi di rumah duit berkepui. Tapi ada orang yang segak, tak ada duit, orang tak bagi kat dia. Jangan bagi. Orang kaya dengan baju segak rambut belah tepi tu. Nama apa? Hanafi lah. Kita tak bagi kat dia sebab segak. Sebab itu zakat itu kadang-kadang zakat harta kita pi bayar dekat depa. Pada siapa? Pada amil yang dilantik. Wal amilina 'alaiha. Orang yang ditugaskan untuk mengutip zakat fitrah, nama dia apa? Al amilina 'alaiha. Amil bahasa Melayu kita. Ada amil zakat harta, tulis kat masjid. Amil zakat harta Haji Hasanuddin 013. Apa bayar kat dia? Amil fitrah duk sila dekat surau tu, atas tangga tu, apa bayar kat dia? Sekarang dah boleh dah drive thru. Bayar zakat pun drive thru, macam beli McD. Punya senang untuk imam duduk dalam kaunter. Macam-macam mudahkan. Untuk zakat orang kita ni cukup mudah. Untuk semayang je susah. No? Boleh faham? Semayang jadi susah sekarang. Hak zakat tu bab harta ni siang malam boleh kutip. Pasal duit bab semayang tu hak dia orang, biar pergi depa lah. Tak paksa pula. Baik, kemudian, dan seperti waktu mereka itu menentukan tentera pergi berperang, maka siapa yang telah dipanggilnya hendaklah taat. Kenapa? Yang umur 18 tahun ke atas, sila lapor diri untuk jadi anggota tentera sekarang. Sebab negara sedang berperang, kena pergi. Umur 19, mak dia kata, "Pilihkah daftar pergi perang?" Anak tak mau, terajang mak tu. Mak dia terajang, "Pilah." Tunggin langgar anak dia jatuh. Kena pi. Sebab apa? Ini adalah ketaatan. Nak menjaga watan, menjaga negeri, maka kena taat. Tiadalah boleh bantah atau enggan daripada taatnya dengan sebab zalimnya. Maka siapa yang tidak taatkannya, nescaya berdosalah dia. Dan jikalau dikerasi oleh pemerintah hingga sampai terbunuh pada yang kena keras tadi, pada bukan maksiat, nescaya tidak berdosa pemerintah itu. Okey, nama dia apa? Ghulul. Maknanya kamu khianat. Sebab tu bukan boleh buat kusuka dengan pemerintah. Kalau benda yang dia suruh tu benda betul. Tapi kalau benda yang dia suruh tadi maksiat, mudarat, jangan ikut. Walaupun tak ikut, jangan pula pergi lawan pula. Dah, sekadar tak ikut. Nak buat apa? Sekadar tak ikut. Oi, buatlah. Tak mau. Oi, ambil lah. Tak mau. Dah, duduk diam. Makan popcorn. Pergi buat sendiri. Beli jagung, letup lah rumah nak pergi buat. Relax, ya, tak ada apa. Orang kita ni lain, tak mau. Sekejap dia nak pergi makan. Dia sekejap je orang Melayu kita ni. Boykot. Ada sehari. Besok dia pergi beratur pula. Makan ayam goreng. Boykot, ini Yahudi. Ada 2 minggu boykot. Tengok-tengok dia dengan anak beranak pergi.
Ini perangai orang kita. Telur ayam mahal, boykot. Dia beli 4 papan. Senang ustaz. Oi, makcik buat bahulu. Eloklah makcik. Sebab tu mereka ni tiap-tiap tahun akan naikkan harga barang. Sebab dia tahu orang Melayu jenis hangat-hangat tiap ayam. Maka harga ayam ni buat high, telur ayam buat high. Sebab apa? Dia tahu kita ni macam tiap ayam. Sekejap je hangat. Lepas tu kita yang cari, kita yang pulun. Cuba betul-betul buat sifat boykot. Tak ada sewenang-wenang mereka boleh main harga, boleh sorok barang. Pasal kita ni hangat sekejap saja, lepas tu kita ambil balik. Baik, bermula dalil yang menunjukkan suruh menyempurnakan hak-hak pemerintah itu ialah sepotong hadis dalam masalah 114. Sekira-kira sabda Nabi, hendaklah kamu sempurnakan mereka itu akan hak mereka. Sabda Nabi, wasallallahu allazi lakum, dan mintalah sekalian kamu kepada Allah akan hak yang tersebut itu bagi sekalian kamu. Di mana? Di hari kiamat. Tak apa kamu buat zalim pada aku tak akan angkat senjata lawan kamu pasal kamu masih Islam, tapi aku tuntut kamu di hari kiamat. Masya Allah. Orang yang beriman kalau dengar kata-kata ni menggetar hati dia. Tak apa, hang buat tak betul, aku mengadu pada Tuhan, aku dakwa kamu di hari kiamat. Mati pula tak sempat minta maaf dengan hamba Allah tu. Berjalanlah apa yang dia dakwa nanti di padang mahsyar. Dah lah tunggu tu lama sangat. Bila kena turn kita, lama pula kira bicaranya. Selesai satu orang yang mendakwa, datang pula orang nombor 2 mendakwa. 3, 4, 5, 1000, 2000, 3000, 100, juta, 2 juta, 3 juta. Sebab itu orang-orang dulu dia pun tak mau jadi pemimpin. Sebab nak menanggung masalah, sebab nak menanggung apa yang mereka buat kalau tak betul di hari kiamat. Berbeza dengan sekarang, lobby melobi, undi mengundi, kempen mengempen. Sebab aku nak jadi pemimpin. Dia ingat senang ke nak dakwa di hari kiamat. Jadi imam pada makmum 5 orang pun akan didakwa. Betul tak betul hang baca? Bayangkan apa yang kita buat. Baik, hadis yang kita baca ni juga adalah hadis sahih. Minta kepada Allah akan hak kita adalah seperti yang tersebut dalam masalah tadi, menunjukkan atas suruh bermohon kepada Allah Ta'ala menuntut hak kita sendiri. Nombor 1, kalau kita dizalimi maka kita minta pada Allah. Pakat ramai-ramai sembahyang hajat, baca doa, buat sembahyang hajat, baca Yasin. Dulu kalau sebut baca Yasin orang takut. Cikgu sekolah, budak-budak mengadu duit hilang. Baik, siapa yang suruh angkat tangan? Mengaku cikgu tak marah. Seorang pun tak mengaku. Baik, kalau macam tu kita baca Yasin kat surau. Siapa yang baca tu buncit perut. Oi, pucat lesi muka budak tu. Lalas dia bagi. Tapi sekarang kita baca Yasin tak jadi. Noh. Sembahyang hajat tak? Buat. Baca Yasin tak? Tak jadi Ustaz. Sampai yang dibacakan Yasin tu kata, hai, tak jadi apa pun, aku elok je. Dia pula bangga tuan. Kenapa kita sembahyang hajat tak jadi, baca Yasin tak jadi? Sebab Nabi dah kata dah, kemaksiatan terlalu banyak. Bila kemaksiatan terlalu banyak, doa orang yang soleh tak jadi. Yang kedua, tak jadi itu sebab istidraj kepada orang yang buat jahat, supaya dia terus buat jahat. Dan kita kena ingat, doa orang yang dizalimi adalah mustajab. Tak hari ni, esok lusa. Doa yang orang yang dizalimi adalah doa mustajab. Bila Nabi dah kata mustajab, mustajab. Hari ni hari
Isnin. Separuh daripada kelas kita ni puasa. Kan semua puasa. Ramai tak datang ni puasa. Demam dah. Maka kata Nabi, orang yang puasa ni doanya mustajab sampailah dia berbuka. Jadi abang-abang akak-akak yang puasa hari ni doa. Tambah duduk dalam kelas pula doa. Apa hajat tuan-tuan yang dizalimi, hutang orang kita tak bayar pada kita dah 6 tahun, doa lah. Nantu kita buat fitnah kita sampai anak kita tak balik, dah 4 bulan anak tak telefon, isteri dia buat tak betul cerita, dia pula percaya cakap isteri, habis doa lah. Jiran kita ni rajin sapu sampah, bila dah sapu dia buang rumah kita, CCTV duk rakam. Jahat punya jiran ni, bela kucing, bela anjing, dia lempar tek kucing dalam rumah kita. Kita pergi kerja, dia tak kerja, bini dia tak ada kerja apa, duk sapu sampah dengan bela kucing. Dia ambil sekuk penyodok tu, dia buang depan rumah kita. Kita kata, mana metik kucing ni? Rupanya dia tukang buang. Sebab tu ramai orang sekarang pasang CCTV, dia boleh tahu. Kena hak sebelah rumah tu, kaki curi sependa, anak dara hilang 2, hak bunga hilang, hak warna merah hilang. Baru sebut kucing Ustaz Ahmad, panjang umur kucing ni. Okey, dia ada anak dia. Oh, baik. Kemudian, seperti tidak diberinya pemerintah akan ghanimah yang mustahak baginya, maka boleh tuntut doa. Dibuang kerja tanpa sebab, dizalimi kerja dia, habis pencen dia, lawan lah. Bukan lawan ni pergi tunjuk perasaan, pergi ambil senapang, pergi tembak dia, tak. Hak kita dah baca tadi lah, yang tu jangan buat. Atau diambil pemerintah itu akan hartanya dengan tidak jalan halal, maka boleh seseorang itu minta kepada Allah ilham, insafkan pemerintah itu kepadanya. Doa, minta supaya Allah bagi petunjuk pada dia. Bagilah ya Allah, bagi petunjuk. Buat sembahyang hajat, minta izul baca, sebut nama dia, sebut nama dia, ya Allah bagilah ilham, hidayah pada hamba Allah tu. Pada siapa ustaz? Mana saya tahu. Tuan-tuan tak setuju dengan siapa sekarang ni dalam Malaysia sekarang ni? Siapa dia jadi pemerintah yang tuan-tuan tak setuju? Okey, orang lain bukan ada jadi menteri, dia seorang, hak lain semua senyap, tak tahu pergi mana tu. Malaysia ni macam seorang memimpin sekarang ni. Atau bermohon kepada Allah gantikan pemerintah itu yang lebih baik daripadanya. Ya Allah, gantikanlah dia dengan Ustaz Kazim, ya Allah, insya-Allah minta saya pula uruskan. Yang ketiga, pohon oleh sekalian kamu kepada Allah, tuntut kezaliman mereka di hari kiamat, di padang mahsyar dekat telaga Haud, minta dekat Allah, depa nilah ya Allah buat zalim pada kami. Ini yang disuruh dalam agama. Bila kita dizalimi, bila kita diperlakukan dengan tidak betul, 3 cara ni. Doa. Pertama, doa supaya mereka dapat hidayah. 2, doakan minta supaya diganti dengan orang lain. 3, simpan doa tu, aku nak minta dengan Allah di hari kiamat, kamu buat zalim kepada aku. Baik, besok kita akan baca satu hadis yang panjang. Oh, yang ni lagi seronok. Okey, panjang tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa, agak-agak letih tidur. Saya lah nak hurai ni tuan-tuan ni sampai ada berapa muka surat. Daripada muka surat 121 sampai 135. Panjang, hadis yang panjang. Rasa kelas kita tinggal separuh. Besok insya-Allah kita akan baca pula tanda-tanda kiamat. Nabi sebut dalam satu hadis ni, Nabi panjang cerita dia.
Nabi kisahkan satu panjang hadis dia pada sahabat-sahabat apa yang berlaku sebelum kiamat. Ni sahabat bila dengar ni pakat duk bagi tumpuan, maka mereka pun riwayatkan pada kita apa yang berlaku selepas daripada yang disebut kewafatan Rasulullah dan tanda-tanda kiamat sehinggalah berlakunya hari kiamat. Ni yang panjang cerita ni. Masya Allah. Baik, tandakan di situ. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.